Ya, saya nak tanyalah, dalam kita kemeriahan untuk menjelang hari raya ni, mesti ramai yang inginkan dan fikir dah rendang, lemang. Awak suka makan lemang tak? Saya suka makan lemang. Lemang dengan rendang daging. Benar, apa? Daging. Nak sebut daging apa? Okey. Kambing kot tadi. Okay. Lemang. Daun dalam lemang tu. Awak tahu tak dia pakai daun apa? Daun pisang lah kan? Daun pisang? Daun pisang, lepas tu balut dengan buluh lah. Awak pasti ke daun pisang? Daun pisang lah kan? Daun pisang. Aha. Lepas tu letak dalam buluh. Lepas tu? Tak, sebab sekarang ni kita ada nak tunjukkan daun tebu. Oh, ada daun lain pula. Daun tebu pun boleh digunakan untuk dalam lemang tu. Okey. Oh, rasa dia macam mana Macam tebu kot. Sweet. Tak pernah rasa kan? Tak pernah. Ini memang unik. Ada satu lemang ni, lemang daun tebu dekat Kampung Belukar, Telaga Mas, Pokok Sena, Kedah. Wow. Kan? Biasa kita dengar daun pisang kan, dia punya rasa mungkin biasa. Tapi bagaimana pula rasa lemang dengan daun tebu? Jom kita saksikan. Rasa tebu. Kita dapat dua-dua. Lazimnya, kita ketemui lemang dibalut dengan daun pisang dan daun lerek. Namun tidak bagi penduduk di Kampung Belukar, Telaga Mas dekat Pokok Sena, Kedah apabila membawa kelainan dengan membuat lemang menggunakan daun tebu. Keenakan dan aroma lemang daun tebu ini selepas ianya dimasak ternyata mampu membuka selera. Kru MHI mendekati pembuatnya, Abdullah Putih, 58 tahun. Warga emas ini jelas tidak lokek berkongsi resepi membuat lemang daun tebu yang diwarisi daripada arwah ibunya satu ketika dahulu. Menurut Abdullah, daun tebu dikutip sekitar kampung dicuci terlebih dahulu dan direndam semalaman untuk membuang yang tebu. Dia layu. Renyah cara pembuatan lemang daun tebu ni berbeza daripada lemang daun lerek, daripada lemang daun pisang. Tapi daun tebu ni bila kita buat lemang, dia punya aroma lemang dia ni dia lebih sedap lagi daripada daun pisang ataupun daun lerek. Tapi setiap daun tadi ni dia punya cita rasa dia tersendirilah. Termasuklah daun tebu ni dia punya cita rasa dia pun ada cita rasa dia dengan manis daun tebu dengan lemak dia tadi ni. Kita kena rasa santan dia, kita kena rasa cara pembuatan dia tadi ni kita kena detail lah sikit daun tebu ni. Sebab kadang-kadang daun tebu dia tak seperti daun pisang, dia tak seperti daun lerek. Daun tebu bila kita ambil balik, kita rendam, kita kena bubuh dalam buluh, kita tak boleh biar lama. Nanti dia akan gelulung. Jadi pulut dia tak sampai ke bawah. Jadi inilah renyahnya daun tebu lah. Kini resepi membuat lemang tebu ini diturunkan kepada anak dan menantu sulungnya. Menurut Amelia Abi Aziz, 31 tahun, daun tebu kemudiannya diraut dan disusun rapat lalu dimasukkan ke dalam batang buluh lemang. Katanya, daun tebu yang ingin dimasukkan ke dalam buluh harus mengikut ukuran batang buluh dan perlu dilakukan dengan teliti. Daun ni, dia dah dibasuh dan direndam semalaman supaya dia punya miang dan gatal-gatal dekat daun tebu ni hilang. Dan untuk proses nak buat ni, kita memang kena ukur dulu. Bawah dia memang kena sama, kalau tidak nanti dia tak sampai, pulut tak sampai ke bawah dan tak kena elok lah. Proses nak buat ni mudah je. Kita ambil daun dan susun. Tapi dia ada cara dia supaya bila kita masukkan beras pulut tak terkeluar daripada daun ni lah, daun tebu. Tengok macam adik ni buat ni, dia susun dan dia potong ikut ukuran yang sepanjang yang sesuai. Kalau tidak nanti takut dia punya daun kecut dan terbakar, tak boleh nak tarik keluar. Bagi anak sulung Zaim Abdullah, 33 tahun, selepas selesai beras pulut dan santan dimasukkan ke dalam batang lemang, ia perlu diletakkan di dalam bekas selama 10 minit untuk memastikan beras pulut itu sebati dengan santan. Menurut Zaim, proses membakar lemang daun tebu lebih cepat berbanding lemang daun pisang dan lerek yang mengambil masa selama 2 sehingga 3 jam. Yang pertamanya dari segi keadaan kepanasan api. Yang keduanya dari segi kitaran lemang ataupun pusingan lemang yang kita buat tu, kita mesti
kena ikut pada kriteria-kriteria yang kita gariskan. Jadi sebabnya kerana ini yang membezakan lemang daun tebu dengan lemang-lemang yang lain seperti daun pisang dan juga daun lerek. Sebabnya lemang daun tebu ni apabila kita masak, setelah masak dia memudahkan kita urusan kita tak perlu nak belah buluh. Jadi kita terus tarik dan nak tarik tu juga dia terletak juga pada kita punya bancuhan santan juga tadi. Kalau kata santan tu lemak, tarik pun senang sebab dia ada minyak dekat dalam yang membuktikan santan tu lemak dan sedap. Terdapat 3 variasi iaitu lemang pulut biasa, lemang jagung dan lemang pulut hitam. Seterusnya, bagi mereka yang pernah merasai keenakan lemang daun tebu ini, semestinya tidak akan melepaskan peluang untuk mendapatkannya untuk dijadikan hidangan di pagi Hari Raya Aidilfitri. Lemang daun tebu dijual pada harga RM12 hingga RM16 mengikut saiz. Bagi Syabani Mahmud, 50 tahun, yang juga pesara tentera ini, setiap tahun dia akan membuat tempahan seawal Ramadan kerana bimbang akan terlepas. Katanya, anak cucu yang pulang menyukai keenakan lemang ini kerana teksturnya yang lembut dan aromanya yang wangi, sedap dicicah dengan rendang dan serunding. Aroma dia daun tebu ni seperti yang kita ketahui lah kan, dia manis. Bila macam bulan puasa, air tebu ni memang kita kata manis. Tapi bila diolah dibuat orang kata lemang daun tebu. Jadi bila kita bakar, aroma dia akan pecah, dia akan serat dalam pulut. Di situ kita dapat kenikmatan dia tu rasa manis. Manis tu manis macam tebu. Jadi saya ni dah 2 tahun. 2 tahun makna ni tahun yang ketiga saya repeat balik mencari lemang tebu. Ya, tiap tahun saya akan beli lemang bera tebu ni. Tiap tahun saya takkan miss. Memang favourite saya lemang tebu ni sebab dia punya lemang ni dia memang puas hati makanan, lembut, lemak. Lepas tu dia punya bau aroma daun tebu ni memang sangat berbaloi bagi saya. Memang favourite saya. Lemang menjadi juadah wajib yang akan dihidangkan ketika hari raya. Makanan tradisi ini sememangnya akan terus menjadi pilihan bagi setiap lapisan masyarakat.